Dah, baca doa macam tak semangat je. Saya dengar suara Amir Fayyad dengan Asim je. Yang lain tak dengar suara. Okay. Okay, insyaAllah hari ni kita akan ulang kaji semak soalan, semak jawapan bagi Jawi lah. Peperiksaan Jawi minggu lepas. Okay. Hari ni Ustazah tak nak bincang soalan objektif sebab objektif dia tanda je. Okay, Ustazah lebih nak prefer kepada bincang soalan subjektif, iaitu yang awak kena tulis dan awak kena fikir sendirilah. Okay. Ustazah akan share skrin dengan awak. Sekejap mana? Okay, kejap. Kecil kan? Tak nampak sekejap. Sekejap. Ustazah kena buka yang ni. Sekejap Sekejap tau. Sebab link tu kena jawab balik. Okay, sekejap Ustazah keluar balik link tadi. Okay, nampak tak? Nampak Okay. Ini adalah soalan Jawi. Okey, nampak respon ni adalah 12 orang. Okey, alhamdulillah tahniah saya ucapkan semua menjawab. Okey. 12 orang menjawab. Okey, kita tengok seorang-seorang. Okey. Ini nama-nama yang jawab lah soalan hari tu. Alisha, Amir Fayyad, Intan, Rabiatul Amma, Hasha, Atif, Auni, Hanis Nabila. Okey. Iman Asim, Farhad. Okay, ini dia punya peratus menjawab lah. Ini bahagian objektif. Okay, Ustazah nak pergi kepada soalan pertama. Sekejap. Okay, individu pertama ni siapa Alisha. Okay, ni Alisha punya jawapan Kita tengok soalan subjektif terus. Okay, Alisha dia jawab soalan berdasarkan kertas. Sekejap, saya nak download Alisha punya soalan jawapan. Sekejap Ni contoh saya ambil salah seorang. Okay. Alright. Okay, kita tengok dulu soalan pertama dia. Okay, soalan pertama dia kata dia suruh jawikan perkataan berdasarkan gambar yang diberi. Okay, ini adalah gambar aiskrim. Okay, rata-rata untuk jawapan nombor untuk perkataan aiskrim ni Ustazah banyak bagi markah kesian je. Sebab tak ada seorang pun yang betul. Okay. Sebab apa? Sebab untuk tajuk yang pertama kita tajuk kepada kedudukan Hamzah, betul? Dan Ustazah rasa kedudukan Hamzah ni ramai lagi yang belum kedudukan Hamzah ni ramai yang belum menguasai. Sebab Ustazah tengok bahagian kedudukan Hamzah ni ramai yang salah lah juga. Ustazah banyak bagi markah kesian saja. Nasib baik awak punya ejaan betul. Cuma kedudukan Hamzah tu je yang tak betul. Okey, kita tengok contoh jawapan. Okey, kejap. Kita tengok contoh jawapan. Contoh jawapan. Sekejap, macam mana Ustazah nak attach jawapan ni sekejap. Sebab dia boleh satu je ni. Okay. Sekejap, mana Aisyah punya. Okay, kejap.
Saza nak test jawapan ni. Kat mana Saza nak buat? Okay, tak apa, Saza stop yang ni. Kita pergi yang ni pula. Okay, contoh jawapan. Okay, nampak tak? Okay, aiskrim, bagi perkataan aiskrim. Okay, ini Alisha punya jawapan Saya pinjam Alisha punya jawapan. Okay, Alisha jawab aiskrim. Kedudukan Hamzah dia dekat mana tu Alisha? Ada Alisha tak? Awak jawab kedudukan Hamzah awak dekat mana? Atas alif. Okey, jawapan dia yang betul kat mana sebenarnya? Okey, jawapan yang betul dia sebenarnya terletak dekat sebelah, bukan atas Okey, kalau kita ingat lagi pembelajaran, kedudukan Hamzah dia ada banyak. Dekat atas, dekat bawah, Hamzah 3 suku, Hamzah separa dengan Hamzah berumah. Okey, bagi perkataan yang ada imbuhan I dengan au. Ingat bagi perkataan yang ada bagi perkataan yang bermula dengan vokal I atau au, okey, mesti jawapan dia Hamzah berada di sebelah, bukan di atas. Okey? Sebab aiskrim kan, depan ejaan dia adalah AI. Okey. Bila I ataupun au, kedudukan Hamzah mesti dekat sebelah. Okey, sambil-sambil tu awak boleh rujuk buku teks sekali Okey. Untuk yang kedua, perkataan wuduk. Okey, wuduk rata-rata betul jawapan. Tapi ada juga yang masih salah. Wuduk ni, perkataan ni kita akan jumpa selalu lah. Sebab perkataan wuduk ni kita bukan hanya jumpa dekat Jawi saja. Dekat mata pelajaran fiqh pun akan jumpa. Okey. Wuduk ejaan yang betul adalah waw, dot, waw, hamzah. Kedudukan hamzahnya sama juga. Hamzah apa? Hamzah 3 suku. Okey. 3/4 tu maksudnya dia suku lah. Kan? Sekejap saya nak tengok buku. Sekejap dia. Tak di dalam. Okey. Wuduk dia 3/4. Okey, wuduk ni dia perkataan apa? Wuduk ni dia asal daripada perkataan mana? Okey. Dia daripada perkataan Arab. Okey. Kita dah belajar dah kata pinjaman bahasa Arab yang mengandungi hamzah tunggal di tengah kata hendaklah ditulis dengan hamzah 3 suku. Okey. Okey. Seterusnya, nombor 3 adalah okey, soalan dia. Sekejap saya share yang lain satu. Awak boleh tulis jawapan sekali sebab lepas ni awak tak payah nak tulis jawapan dah. Sebab Saza nak awak bawa pembetulan sekali terus. Okey. Untuk yang ni. Ini ikan apa sebenarnya? Ikan? Ya ke ikan lumba-lumba? Ada yang jawab ikan lumba-lumba? Siapa rasa-rasa dia jawab ikan lumba-lumba? Saza tahu Asim. Lagi siapa? Ada lagi yang jawab ikan lumba-lumba. Itu sebenarnya ikan apa? Ikan? Ikan paus. Tu ikan paus ikan paus besar, ikan lumba-lumba kecil je. Nampak ni ikan paus. Okey. Tapi dia lebih kepada kategori ikan paus. Okey. Alright. Ejaan yang betul adalah pa, alif, hamzah. 3 suku. Waw, sin. Nampak tak? Takut awak tak nampak. Sekejap saya dekatkan sikit.
Okey. Ejaan yang betul pa, alif, hamzah, waw, sin. Okey. Kalau untuk ejaan ikan paus ni, ramai yang eja dia tak letak hamzah ni. Dia eja pa, alif, waw, sin saja. Bila awak eja pa, alif, waw, sin, dia jadi paus. Paus, betul lah. Tapi cuma dia kurang tepat lah. Okey. Okey, untuk soalan keempat. Okey, ni apa dia? Gambar apa? Okey, Amir Faid jawab wang. Lagi? Oh, ni jawab RM100. Lagi? Siapa jawab tu? Asim Wang. Okey, lagi? Intan jawab apa Intan? Intan jawab wang juga ke? Saya ingat yang jawab RM100 Auni dengan Atif. Ada yang jawab duit tak? Ada ni yang jawab duit ni. Tak ingat. Sekejap saya tengok jawapan tu. Tak ada jawapan Okay. Sebab Ali Syam ni tak ada jawapan. Saya nak cari yang ada jawapan dekat sini. Amir Fayyad ada kot. Okay, ni Amir Fayyad punya. Awak jawab ni. Siapa tu? Sekejap. Oh, okay. Sekejap Mana tadi? Okay, Amir Fayyad dia jawab duit. Amir Fayyad cakap tadi wang kan, tapi dia jawab duit sebenarnya. Okay, Saza akan terima jawapan wang dengan duit kertas saja. RM100 Saza tak terima Okay, Saza terima jawapan duit dengan wang kertas. Dengan wang. Yang jawab kertas tu tak apalah, tapi ada perkataan wang, okay. Okay, macam mana eja duit yang betul? Macam mana eja duit yang betul? Amir Fayyad dia jawab duit. Ni jawapan Amir Fayyad, duit. Okay. Jawapan yang betul, ejaan dia adalah dal, waw, hamzah, 3 suku, ya, ta. Duit. Okay. Ataupun wang. Wang, waw, alif, nga. Okay. Seterusnya. Boleh tulis jawapan terus awak. Okay, ni jam gambar apa? Jam. Okay. Macam mana eja jam? Intan. Macam mana eja jam Intan? Intan eja jam macam mana Intan? Jim dengan mim. Okay. Hasha. Macam mana Hasha eja jam? Jim lagi? Mim. Okay. Betul. Jawapan yang betul Jim dan mim. Okay. Jam. Bukan Jim, alif, mim. Jim, alif, mim salah Ni jawapan yang betul. Jim, mim. Okay. Amir Fayyad dia jawab Jim, alif, mim. Okay, ingat kalau dia vokal tertutup, bukan vokal tertutup, suku kata tertutup, tengah-tengah dia ada huruf A, kita kena gugurkan huruf A tu. Jadi dalam tulisan Jawi dia akan hanya ada jim dengan mim saja. A tu, A sepatutnya jadi huruf alif, kita tak perlu tulis pun. Ini sebenarnya pelajaran darjah 1 sebenarnya. Okey. Okey, seterusnya jawikan perkataan di bawah mengikut kaedah Jawi baharu. Okey, ni Jawi baharu. Okey, cahaya. Okey, ejaan cahaya yang betul adalah ca, ha, alif, ya. Cahaya. Bukan cahaya. Okey, kalau awak tengok kat sini, ejaan Amir Fayyad dengan jawapan yang betul dia lebih bunyi dia sebenarnya sama je. Betul tak? Tapi sebab
dia ada kaedah jawi baru. Kita tak boleh ni lah. Jadi jawapan ni kita tak boleh nak pakai lah. Okay. Kalau nak tahu kaedah baru, jawi baru ni, awak kena banyak, awak boleh search, awak boleh google lah. Macam mana nak, ataupun kan awak boleh pergi dekat ada jawi net. Jawi net kat situ awak boleh type perkataan jawi yang awak nak, lepas tu dia akan convertkan kepada perkataan jawi yang betul. Okay. Itu kalau awak nak tahu perkataan jawi lah. Contoh kan. Okay, saya tunjuk contoh kat sini. Contoh kalau awak nak tahu satu perkataan tu, sekejap saya akan share dekat awak. Okay. Contoh sekejap saya sharekan link dia punya ni. Okay, saya stop sharing yang ni. Okay. Ni. Ada satu laman web eJawi Online. eJawi Online 2.2. Okay. Ni dia punya ni. So kalau awak contoh nak tahu contohlah awak tak tahu apa macam mana nak eja dia. Tapi saya tak galakkan awak nak tengok ni. Saya contoh, kalau contoh nak buat latihan, saya tak benarkan lah awak nak buat kat sini. Sebab latihan kita lebih refer kepada buku teks. Okay, kalau contoh awak macam sambil-sambil ke nak tahu perkataan jawi tu, awak boleh lah rujuk sini. Kalau contoh saya bagi latihan, awak tiru bulat-bulat daripada sini, tak boleh lah. Saya lebih prefer awak tengok buku teks. Dan saya lebih prefer apa yang kita belajar. Okay. Contoh tadi perkataan cahaya kan. Okay, awak cari je lah perkataan cahaya. Lepas tu tukar. Okay, so dia akan jadi perkataan ni. Ni, nampak kan? Cahaya. Ni sebab jawi ni dia boleh bertukar ikut arus. Okay. Dia kalau dulu jawi lama ejaan dia lain. Okay, jawi baru sekarang ni ejaan dia lain. Dia boleh bertukar-tukar. Jadi kalau kita tak pasti, bolehlah try tengok kat sini. Okay, kita terus kepada soalan balik. Okay, masuk balik soalan tadi. Okay. Okay. Seterusnya keangkuhannya. Okay. Amir Faid dia jawab kaf Hamzah. Hamzah tak ada rumah. Nga, kaf, waw, ha, nunnya. Okay, dia salah dekat sini je. Kaf dengan Hamzah ni. Okay, kaf dengan Hamzah ni. Mana sebenarnya kedudukan yang betul? Siapa tahu? Saya nak tengok jawapan yang lain. Intan betul tak? Siapa tahu? Jawapan sebenarnya dekat mana betul? Siapa nak jawab? Kat mana kedudukan Hamzah dia? Saya tengok jawapan Intan. Intan ni semua betul. Tapi ejaan keangkuhannya dia salah. Saya nak tengok lagi siapa yang betul. Intan punya. Rabiatul betul ke salah ni? Salah juga. Rabiatul salah. Sekejap, ada yang jawab ke? Sekejap Yang ni siapa? Amar jawab kat kertas ya Amar? Amar jawab kat kertas kan? Okay, saya tengok yang lain. Sebab Ustazah malah nak refer kertas. Nanti dia ni pula. Ustazah nak tengok yang direct jawab kat sini. Hasya betul tak? Sebab keangkuhan ni ramai yang salah juga. Okay, salah juga. 7 Atif tak juga. Auni betul tak? Auni rasa salah ni.
Auni punya betul. Okay. Auni punya betul. Cuma dia tak letak hamzah. Saya kata kalau Ustazah bagi markah kesian lah siapa yang tak letak hamzah ni sebenarnya. Tapi untuk ujian akhir tahun nanti saya tak nak bagi markah kesian untuk pertengahan tahun ni je saya bagi markah kesian sebab tertinggal hamzah. Okey, ejaan yang betul adalah kaf, alif, hamzah. Hamzah tu dekat atas. Okey, hamzah tu dekat atas alif. Nga, kaf, waw, ha, nun, nya. Okey, itu ejaan yang betul. Okey. Dapat tak ejaan dia? Ni ejaan dia. Boleh tulis ya, siap-siap. Sebab dia apa? Dia terima imbuhan ke. Betul tak? Dia terima imbuhan ke. Kan kita belajar, dia mesti kalau kedudukan hamzah dekat atas, dia akan terima imbuhan imbuhan di se dengan ke. Okey, di se dengan ke imbuhan. Okey, kalau kat sini dia terima imbuhan ke. Okey, jadi hamzah dekat atas alif. Sebab lagi satu dia terima juga kat sini lepas huruf ke tu dia huruf A kan, vokal A. Okey. Seterusnya tewas. Okey, Auni eja tos. Ejaan yang betul adalah ta, ya, waw, alif, sin. Tewas. Okey. Lepas tu Islam. Okey, Islam pun ramai yang salah. Okey, tolong ingat betul-betul. Ejaan Islam dia mesti ada hamzah dekat bawah. Bukan hamzah dekat atas. Kalau hamzah dekat atas dia akan jadi aslam. Dia tak jadi Islam. Okey. Hamzah dekat bawah Islam. Dan dia juga merupakan perkataan bahasa Arab. Perkataan asal bahasa Arab lah. So jadi ejaan ni kita tak boleh nak ubah lah. Memang ejaan dia macam ni. Halif hamzah dekat bawah. Okay, ingat perkataan Islam mesti hamzah dekat bawah. Okay. Seterusnya i dagang. I dagang. Okay, siapa boleh bagi tahu saya macam mana ejaan yang betul bagi i dagang? Asim. Macam mana ejaan i dagang, Asim? Siapa nak cuba tu? Amir. Okey, Amir. Dal alif. Da, ga, alif, nga. Okey, itu Amir Fayyad. Okey, lagi ada nak cuba tak? Tu, biskut. Intan. Okey. Apple. Ada apple. Okey, ulang balik Intan, ulang balik. Okey. Alright, terima kasih Amir Fayyad dengan Intan. Okey, jawapan yang betul, jawapan Intan Alif, hamzah dekat bawah. Ya, lepas tu dia ada sengkang. Dal, alif, ga, nga. Okey, jawapan yang betul. Ni. Alif, hamzah kat bawah. Ya, dal, alif, ga, nga. I dagang. Okey, ini adalah perkataan elektronik. Kita ada belajar yang mana hamzah bawah. Awak tengok perkataan tajuk hamzah bawah. Okey. 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 Kan? Dan dia adalah kejap, mana dia punya nota ni? Yang saya atas. Kejap kita Okey, ni dah ni je.
Okey, bagi kata serapan bahasa Inggeris. Okey, dagang. Hamzah diletakkan di bawah huruf alif apabila huruf iaitu italing, alif ya digunakan sebagai kependekan kata elektronik. Okey, kalau awak jumpa perkataan dagang ke, kamus ke, book ke, apa lagi? Apa yang lah. Okey, awak kena letak hamzah dekat bawah. Ya, lepas tu mesti ada sengkang. Okey. Yang ini pun banyak ustazah bagi markah kesian. Ya. Kalau apa? Kalau dia lebih kepada italing. Italing tu sebutan dia dia bukan kan? Dia bukan Kalau dia kita akan guna alif saja. Kalau bunyi dia kita akan ejak alif ya. Okey, ingat. Kalau bunyi kalau beza italing bunyi dia Kalau pepet bunyi dia Okey, kalau bunyi dia macam emas, emak, enam, itu tu pertama tu kita guna alif saja. Tapi kalau bunyi dia contoh dia eko, elok, esok, kan? Macam tu ejaan dia kita tak boleh letak alif. Kita kena tambah ya. Dia akan jadi alif ya. Contoh saya nak ejak eko. Alif ya kaf waw ra, eko. Kalau kita tak letak ya, dia akan jadi akur. Okey, dia jadi akur, dia tak jadi eko. Okey? Beza Ingat, kalau bunyi tu awak kena letak alif ya. Okey, seterusnya bacaan. Okey, untuk bacaan ni saya tak nampak ni, ada hamzah 2. Okey, bacaan dia tak ada hamzah dekat atas, tapi hamzah dia dekat sebelah. Okey, ba alif, ca alif, hamzah, nun. Okey, ada satu je hamzah. Hamzah kat atas ni salah lah sebenarnya. Okey, sewaan. Sewaan, ejaan yang betul adalah sin ya, waw alif, hamzah, nun. Sewaan. Okey. Merasai. Kalau awak take perasan, soalan ni dia banyak kepada soalan hamzah 3 suku. Hamzah yang dekat sebelah, tapi dia 3 suku lah. Okey, merasai. Mim, ra alif, sin alif, hamzah ya. Okey, itu ejaan yang betul. Doa. Okey, doa ni. Okey, awak ni eja dok. Bukan doa ni. Ni dok. Okey, doa ni pun dia adalah perkataan asal bahasa Arab. Dia tak boleh inilah salah. Memang perkataan asal je macam ni. Dal, ain, alif, hamzah. Doa. Okey. Ni wang. Tadi dah atas ada kan. Okey, kalau wang ni dia dalam masuk tajuk. Kalau awak dah belajar, dia dah masuk tajuk hukum ewa. Dah masuk hukum ewa. Kan? Yang perkataan jiwa, wan, wat, was, wah. Dah masuk perkataan wang. Iaitu bila mana alif huruf vokal A dekat tengah ni, kan ada W-A-N-G kan. Huruf A kat tengah ni, sepatutnya kalau kita belajar sebelum ni, A dekat tengah tak perlu tulis. Tapi sebab dia hukum ewa, A dekat tengah, dalam tulisan Jawa kita kena tulis lah huruf alif. Dia akan jadi waw alif nga. Okey. Okey, kita masuk bahagian kedua. Jawab soalan berdasarkan teks. Okey, kalau awak perasan, teks yang saya bagi ni dalam peperiksaan ni, dia merupakan teks bagi peperiksaan ujian lisan juga. Betul tak? Dia punya teks sama je. Okey, Saza akan bagi markah penuh bila awak jawab jawapan penuh. Tapi kalau awak bagi jawapan betul, tapi dia punya kaedah cara menjawab pemahaman ni salah, dia tak penuh. Awak belajarkan bahasa Melayu, macam mana kita nak jawab soalan subjektif macam ni, soalan pemahaman macam ni, kan? Okay, contoh soalan dia, bilakah biasanya permainan gasing dimainkan?
Okay, awak ni dia jawab selepas menuai. Saya tak boleh bagi markah penuh. Saya terpaksa bagi satu saja. Okay, kita belajar bahasa Melayu, nak jawab jawapan dia macam mana, kita kena ambil sedikit perkataan daripada soalan tu. Okay, dia tanya bilakah biasanya permainan gasing dimainkan. Kita tak boleh terus jawab soalan dia. Kita kena ambil dulu perkataan dia. Biasanya permainan gasing dimainkan selepas musim menuai. Itu baru markah penuh. Kalau awak jawab macam ni, tak boleh bagi markah penuh lah. Okey. Ustazah puji bagi soalan, kalau untuk bagi soalan pemahaman ni, Ustazah puji Iman Asim lah. Sebab Iman Asim punya jawapan sangat lengkap. Okey. Dia punya jawapan sangat penuh. Jawapan dia sangat penuh. Dia tak terus kepada jawapan, tapi dia akan ambil sedikit sedikit ayat daripada soalan. Okey, dan dia jawab pun penuh lah. Okey. Tengok ni, permainan, okey, macam ni pun saya boleh terima lah. Permainan gasing biasanya dia tambah permainan gasing dimainkan selepas musim menuai. Macam ni pun betul lah, sebab dia ambil sedikit daripada perkataan daripada soalan ni. Okey, soalan nombor 2. Apakah faktor yang menentukan pemenang bagi permainan gasing? Okey, ni dia jawab tempoh masa. Okey, tempoh masa ni tergantung sebenarnya. Okey, kita nak jawab. Dia jawapan yang betul, dia ambil sedikit perkataan daripada soalan. Faktor yang menentukan pemenang bagi permainan gasing ialah ni. Faktor yang menentukan pemenang bagi permainan gasing ialah berdasarkan tempoh masa gasing mampu berputar. Okey, jawapan Ioni ni dia tak penuh. Tempoh masa gasing mampu berputar. Tempoh masa saja. Ioni jawab tempoh masa je, tapi tempoh masa apa? Tergantunglah. Okey, nombor 3. Bagaimanakah permainan gasing mula tercipta? Okey, sama juga nak jawab dia, mesti daripada permainan gasing mula tercipta, baru awak jawab. Jawapan ada dekat teks. Ni, permainan gasing ini mula tercipta dengan penciptaan alat memburu binatang yang berbentuk lepeh dan bulat. Okey. Kalau ni, awak ni jawab alat buru saja. Okey, saya bagi satu markah je lah sebab tak penuh. Okey. Di negeri manakah terkenalnya permainan gasing? Okey, dia tanya negeri. Negeri apa? Okey, awak ni jawab Melayu. Melayu bukan negeri Melayu adalah bangsa. Okey, apa? Negeri apa yang terkenal dengan permainan gasing? Pantai Timur. Kelantan dengan Terengganu, itu jawapan yang betul. Pantai Timur tu betul, tapi Pantai Timur tu merujuk kepada apa? Pantai Timur iaitu Kelantan dan Terengganu. Pantai Timur tu dia tak kepada jawapan lagi. Okey. Di negeri Kelantan dan Terengganu. Siapa yang jawab Pantai Timur tu, Saza tak bagi markah lah. Saya jawab Kelantan dengan Terengganu. Ataupun ada juga yang jawab Terengganu sahaja. Kalau jawab Terengganu tu, saya bagi satu je lah markah. Okey. Okey, nombor 5. Masyarakat manakah selalu bermainan permainan gasing? Ini baru betul. Melayu masyarakat manakah yang selalu bermain permainan gasing? Okey, masyarakat Melayu. Okey, kalau tengok kat sini, markah yang ni 2, yang ni 1. Kenapa? Kalau okey, satu lagi untuk jawab pemahaman ni, soalan pemahaman macam ni, awak kena tengok markah. Kalau markah tu 2, maksudnya dia kena jawab jawapan tu penuh. Okey, kena jawab jawapan tu penuh. Maksudnya awak kena ambil sedikit perkataan daripada soalan, baru awak buat jawapan awak. Tapi kalau dia bagi satu macam ni, satu markah macam ni, awak boleh je terus jawab Melayu. Okey, awak tak perlulah ambil daripada soalan. Awak tak bolehlah ambil macam ni, Melayu merupakan masyarakat yang selalu bermain permainan gasing. Sebab markah dia pun 1. Boleh je awak nak jawab panjang, tapi markah tetap dapat 1 lah. So kalau markah dia 1, awak tak perlu jawab panjang-panjang pun. Boleh je terus jawab dia punya jawapan. Dia baru nak masuk. Siapa ni?
Razman Shah Razlan ni siapa? Siapa? Hanis. Hanis dah nak habis dah Hanis. Sadaqallahul-azim dah. Ni masuk lambat sangat. Okay, nanti lepas ni masuk awal sikit Hanis. Okay, kita dah nak masuk soalan akhir dah ni. Okay, permainan tradisional ini biasanya dimainkan oleh kaum wanita Melayu. Betul atau salah? Okay, jawapan dia adalah salah. Okay. Ustazah nak awak buat pembetulan untuk yang ni je lah, soalan jawikan. Okay. Nanti Ustazah keluarkan balik perkataan jawikan ni. Awak buat balik jawapan dia. Untuk ni je, jawikan saja. Untuk yang pemahaman ni tak perlu. Nanti Ustazah keluarkan balik dekat dalam grup. Nanti awak jawab. Awak bawa jawab je lah balik Boleh? Boleh? Awak dah tulis dah? Ke semua dah tulis masa kelas ni? Dah kalau dah tulis tak apa. Cuma yang Anis baru masuk kan, nanti Anis buat nanti sebab kawan-kawan awak yang dah masuk tadi semua dah buat. Okay, Anis baru masuk, nanti Saza keluarkan dekat dalam grup kena buat apa. Okay, itu sajalah. Okay, kalau siapa-siapa yang tak faham nanti boleh tanya lagi Okay, terima kasih semua. Okay, sama. Assalamualaikum.